ucapan yang Muhammad Al-Osta. Ho, membara-bara. Saya bukan bekas banduan, saya bukan itu, saya bukan ini. Menghantam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi bila jumpa di Dewan ni, oh, bukan main sopan santun tau. Inilah perangai-perangai yang kita perlu halang melalui aplikasi TikTok. Baik. Terima kasih Puan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ketua. Saya ingin ambil kesempatan untuk ucap terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian, memberikan pandangan yang menyentuh bidang tugas Kementerian Komunikasi sepanjang sesi perbahasan Undang-Undang Pembekalan 2025 peringkat dasar. Seramai 10 orang ahli yang berhormat telah bangkitkan isu-isu di bawah tanggungjawab Kementerian Komunikasi seperti berikut. Pertama, industri kreatif. Kedua, penyalahgunaan media sosial ataupun aplikasi online. Ketiga, kebebasan bersuara atau media. Keempat, penstrukturan komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun MCMC. Dan kelima, perkhidmatan telekomunikasi. Puan Ketua, saya ucapkan terima kasih atas keprihatinan dan sokongan Yang Berhormat Balik Pulau. Saya tahu walaupun beliau tidak ada, tapi saya akan jawab kerana ini satu perkara yang saya rasa penting. Beliau menyokong usaha melaksanakan program Belia Kreatif Madani. Ini adalah program bawah inisiatif antara inisiatif terkini Kementerian Komunikasi melalui Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia ataupun FINAS untuk menggalak program pembangunan modal insan khusus untuk golongan belia dalam industri kreatif. Program Belia Kreatif Madani bertujuan untuk pertama, mewujudkan komuniti belia yang kreatif serta mempunyai daya saing mencebur diri dalam bidang kandungan kreatif khususnya perfilman. Kedua, meningkatkan penerbitan kandungan tempatan yang berkualiti dan berfokuskan belia. Ketiga, memberi tumpuan khusus kepada pembangunan jati diri belia berlandaskan tunjang Malaysia Madani. Keempat, memberi pendedahan tentang aspek penerbitan kandungan yang berhemah. Dan kelima, mewujudkan peluang penjanaan pendapatan kepada golongan belia melalui kemahiran kreatif serta penggunaan media sosial. Terakhir, 6, mewujudkan komuniti belia yang berfikiran kreatif serta kritis dan meminati kandungan kreatif tempatan khususnya filem. Antara skop program yang dicadangkan melalui program Belia Kreatif Madani adalah pertama, program pembangunan modal insan dijangkakan 6,000 tenaga belia mahir akan mendapat manfaat daripada 120 program yang dianjurkan. Kedua, pembangunan nilai apresiasi filem di kalangan belia yang dapat melahirkan 1,800 belia berpengetahuan dalam bidang industri kreatif dan mempunyai jati diri dan semangat mencintai filem tempatan. Ketiga, pembangunan komuniti filem ataupun kelab filem yang berfungsi sebagai wadah masyarakat setempat khususnya golongan belia untuk berkumpul, bersosial, berwacana berkaitan filem. Dan keempat, siri Liga Universiti ataupun pertandingan filem pendek antara komuniti belia di universiti atau pertandingan atau kolej pengajian awam dan swasta. Seterusnya, prestasi kemajuan projek penerimaan dana akan dipantau dan dinilai oleh Jawatankuasa Pemantauan. Ahli panel bagi setiap jawatankuasa terdiri daripada penggiat industri, ahli akademik dan wakil kerajaan atau agensi. Setiap permohonan termasuk segala permohonan akan diberikan pertimbangan sewajarnya. Yang Berhormat sahabat bernam? Tak ada. Tapi beliau ada menyentuh isu perbezaan kadar duty yang dikenakan atas penganjur konsep tempatan dan luar negara. Saya jawab. Berdasarkan laporan 31 langkah cukai melalui Belanjawan 2024, kerajaan telah mencadangkan pengurangan kadar duty hiburan kepada jenis hiburan terpilih yang diadakan di wilayah persekutuan, antaranya acara sukan dan pertandingan, tayangan filem di pawagam serta persembahan pentas. Pelaksanaan pengurangan duty hiburan daripada 25% kepada 0% bagi persembahan pentas oleh artis tempatan, manakala persembahan pentas oleh artis antarabangsa dikurangkan kadar hiburan daripada 25% kepada 10% yang telah dicadangkan bagi merancangkan aktiviti dan meningkatkan peluang kepada penggiat seni untuk membangunkan industri kreatif melalui penganjuran konsert. Pelaksanaan ini adalah tertakluk kepada subsection 12-1-B Akta Duty Hiburan 1953. Menteri Kewangan boleh mengecualikan duty hiburan ke atas apa-apa acara hiburan yang diadakan di wilayah persekutuan, manakala di bawah subsection 12-2, pihak berkuasa negeri boleh mengecualikan duty hiburan bagi apa-apa acara hiburan yang diadakan di negeri masing-masing.
Penguasaan kadar duti hiburan di wilayah persekutuan adalah bagi permohonan yang diterima oleh Kementerian Keuangan bagi tempoh 1 Januari 2024 hingga 31 Disember 2028. Untuk makluman, Yang Berhormat Sahabat Bernam juga menggesa supaya tapisan ke atas lirik lagu diperketat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kod kandungan yang diselia oleh Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun CMCF merupakan antara rujukan dalam memastikan kandungan yang dihasilkan dan disiar di Malaysia adalah selaras dengan nilai-nilai moral, etika dan budaya tempatan. Ia turut meliputi lirik lagu sebagai kandungan yang tertakluk kepada garis panduan yang ditetapkan di dalam kod kandungan. Kod kandungan membantu memastikan kandungan yang dihasilkan adalah berkualiti dan tidak bercanggah dengan isu moral, 3R serta budaya di negara ini melalui beberapa pendekatan di bawah kerangka kawal selia kendiri ataupun dengan izin Self-Regulation Framework. CMCF memantau dan menguatkuasakan pematuhan terhadap kod kandungan melalui Biro Aduan yang diberi kuasa untuk mempertimbang dan menangani aduan yang berkaitan dengan kandungan sebagaimana yang diperuntuk dalam kod kandungan. Lagu-lagu yang dimainkan di stesen radio iaitu pemegang lesen Content Application Service License ataupun CSPI adalah terikat di bawah kod kandungan ini. Walau bagaimanapun, lagu-lagu yang dimainkan di platform digital seperti Spotify, Joox dan lain-lain platform tidak tertakluk kepada kod kandungan kerana mereka bukan pemegang lesen CASPI. Kuasa Biro Aduan dan CMCF juga adalah terhad kepada pemegang lesen CSPI. Memandangkan kod kandungan ini merupakan sebuah kod sukarela industri dan pematuhan adalah secara sukarela bagi entiti yang bukan pemegang lesen. Walaupun begitu, sekiranya pihak industri bukan pemegang lesen ingin membuat aduan atau mendapatkan nasihat daripada CMCF, mereka perlu bersetuju secara bertulis untuk mematuhi kod kandungan bagi isu yang dibangkitkan. Selain itu, Kementerian Komunikasi melalui RTM telah menjadikan garis panduan dasar wajib siar lagu-lagu baru tempatan sebagai rujukan dalam melaksanakan tapisan dan penilaian yang ketat sebelum sesebuah lagu itu diluluskan untuk disiar di semua platform penyiaran RTM. Senarai lagu baru tempatan akan dipanjangkan kepada stesen radio dan televisyen untuk disiarkan melalui unit rakam khanah RTM setelah lagu tersebut dinilai dan diluluskan oleh panel penilai. Beberapa syarat ketat telah ditetapkan kepada semua pengkarya, antaranya ialah lirik lagu tersebut tidak menggunakan lirik bahasa rojak, iaitu campuran pelbagai bahasa sehingga merosakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, walaupun ia menggunakan alasan kreativiti dan ingin menarik perhatian khalayak pendengar dan penonton. Sesebuah lagu juga tidak boleh mempunyai lirik yang berunsur lucah, keganasan yang dibimbangi akan memberi pengaruh negatif terutama kepada golongan muda. Yang Berhormat Ledang ada menyentuh mengenai peranan syarikat telekomunikasi dalam membantras penipuan dan ancaman jenayah cyber. MCMC komited untuk bersama-sama membantras isu penipuan dalam talian bersama-sama pihak kuasa yang lain bagi membantras jenayah penipuan dalam talian. Kegiatan penipuan secara dalam atau luar talian adalah di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Bank Negara Malaysia atau agensi-agensi berkenaan tertakluk kepada bentuk penipuan yang dijalankan. Penglibatan MCMC meliputi aspek bantuan teknikal berhubung siasatan, pembekalan maklumat, analisa forensik digital serta pelaksanaan tindakan sekatan berdasarkan permohonan daripada pihak berkuasa untuk menangani kes-kes penipuan dalam talian. Penipuan dalam talian masih berleluasa walaupun pelbagai usaha pencegahan telah dilaksana atas beberapa faktor utama. Skamer sentiasa mengembangkan modus operandi mereka menggunakan teknologi termaju seperti kecerdasan buatan atau AI dan otomasi untuk menjadikan penipuan lebih canggih dan sukar dikesan. Mereka mahir memanipulasi psikologi manusia termasuk emosi seperti tamak, takut dan desakan masa sambil menggunakan teknik kejuruteraan sosial atau social engineering yang semakin halus. Aktiviti penipuan pula dilaksana menggunakan identiti yang dicuri dan persona palsu yang terperinci supaya kelihatan sah, menyebabkan kesukaran di pihak berkuasa menjejaki pelaku. Cabaran dalam membantras penipuan termasuk isu bidang kuasa memandangkan kebanyakan penipuan adalah bersifat rentas sempadan. Kesukaran platform media sosial memantau jumlah kandungan yang besar,
tahap literasi digital yang berbeza di kalangan rakyat dan evolusi pantas taktik penipuan berbanding masa tindak balas pihak berkuasa. Kerjasama antarabangsa yang berterusan serta peningkatan usaha pendidikan dan kesedaran awam adalah penting dalam menangani isu ini. Pelbagai inisiatif kesedaran dan tadbir urus telah diperkukuh di peringkat kerajaan. Antara inisiatif terkini yang dilaksanakan adalah dengan menguatkuasakan arahan larangan terhadap kandungan terlarang di dalam khidmat pesanan ringkas atau SMS bermula 1 September 2024. Kandungan terlarang tersebut meliputi kandungan pautan dengan izin hyperlink, permohonan maklumat peribadi dan nombor telefon untuk dihubungi dengan izin callback number. Penguatkuasaan arahan larangan ini bertujuan untuk melindungi pengguna seterusnya membendung jenayah penipuan di mana perkhidmatan SMS boleh dieksploitasi oleh penjenayah dengan menyamar sebagai pelbagai pihak termasuk entiti awam dan swasta untuk memperdaya orang ramai. Bagi tempoh 2022 sehingga 15 Oktober 2024, syarikat telekomunikasi telah mengambil tindakan-tindakan seperti berikut. Pertama, menyekat lebih 1.4 bilion panggilan yang meragukan, menyekat lebih 1.2 bilion SMS yang tidak diminta atau unsolicited SMS. Ketiga, menamatkan perkhidmatan bagi 118,184 talian termasuk talian mudah alih dan tetap yang menghantar SMS meragukan. Dan keempat, sekatan akses kepada 8,080 laman sesawang palsu ataupun laman phishing. Berdasarkan pemantauan proaktif serta aduan yang diterima oleh MCMC daripada agensi penguatkuasaan dan orang awam berhubung isu penipuan dalam talian, sebanyak 53,407 kandungan di platform media sosial telah diturunkan oleh penyedia perkhidmatan dan sebanyak 5 laman sesawang scam telah disekat dari tahun 2022 sehingga 15 Oktober 2024. Yang Berhormat Kubang Krian ada? Tak ada? Ya, tapi beliau membangkitkan isu pemantauan ajaran sesat melalui platform media sosial. Untuk makluman Dewan, Kementerian Komunikasi dan MCMC telah menjalinkan kerjasama strategik antaranya dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan juga PDRM yang mempunyai bidang kuasa berkaitan bagi membantras isu ajaran sesat daripada terus berleluasa di media elektronik. MCMC tegas melaksanakan tindakan penguatkuasaan terhadap kandungan yang dikenal pasti telah melanggar peruntukan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau Akta 588, iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain bagi membuat, mewujudkan, meminta-minta dan memulakan penghantaran kandungan yang lucah, sumbang, palsu, mengancam dan jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain. Menteri. Silakan. Terima kasih Menteri. Saya bangun Timbalan Speaker untuk juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan kepada Kementerian yang telah menunjukkan keprihatinan ke atas satu insiden yang menjadi tular baru-baru ini, iaitu mendiang Aisyah yang membunuh diri akibat menjadi mangsa buli melalui TikTok. Dan saya telah melihat kesungguhan Menteri untuk melawat keluarga dan juga memberi bantuan kepada mereka dari masa ke semasa. Cumanya saya ingin meminta kepada Yang Berhormat Menteri untuk memberi perhatian kepada apa yang berlaku kepada Aisyah ini adalah sesuatu yang begitu menghayat hati dan amat sedih. Saya percaya Yang Berhormat Menteri berkongsi simpati dengan saya. Saya lihat bukan sekali saya lihat Menteri telah pergi ke sana lebih kurang 2-3 kali dan juga telah memberi bantuan kewangan kepada keluarga untuk membantu mereka mengkebumikan dan melaksanakan upacara-upacara pengkebumian kepada mendiang Aisyah. Cumanya saya ingin memohon Yang Berhormat Menteri untuk memberi, saya percaya, saya difahamkan bahawa tindakan-tindakan sedang diambil oleh Kementerian dan PDRM untuk mengubal undang-undang baru untuk menangani perkara ini. Maklumlah, kita ahli politik biasalah menjadi momokkan melalui TikTok dan sebagainya, kita terima kritikan. Tetapi kita lihat baru-baru ini terdapat kecenderungan
oleh pihak-pihak tertentu untuk menggunakan aplikasi TikTok ini untuk memviralkan benda-benda yang tidak begitu betul, dan kritikan yang dikeluarkan juga kadang-kala juga mereka menggunakan perkataan-perkataan lucah dan tidak boleh diterima. So saya mohonlah, saya cuma ingin merakamkan ucapan terima kasih dan memohon supaya kementerian terus mara menggubal undang-undang baru untuk menangani perkara ini. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya terima baik apa yang telah disebutkan tadi. Sejujurnya kita bukan hanya melihat kepada kes mendiang Isha, tapi ramai yang menjadi mangsa buli. Laporan pihak MCMC memaklumkan bahawa setiap hari lebih kurang 10 laporan diterima berkait buli cyber. Jadi masalah buli cyber ni sekiranya kita tidak tangani sekarang, maka dia akan melarat. Oleh sebab itu, inilah antara sebab kenapa pihak kerajaan khusus bahagian hal ehwal undang-undang sedang meneliti beberapa pindaan yang perlu bagi memastikan pihak PDRM faham takrif apa yang dimaksudkan dengan buli. Jadi untuk hal ni kita serah kepada bahagian hal ehwal undang-undang untuk cadangkan nanti. Tapi memang jelas satu aspek adalah legislatif, kedua adalah literasi digital juga. Seringkali orang membuli kerana mereka merasakan komen yang mereka letak itu tidak boleh dikenal pasti, tidak boleh dengan izin, cannot be tracked. Tapi ini tak betul. Memang MCMC malah platform-platform media sosial juga boleh mengenal pasti siapa yang memasukkan komen-komen yang jelek, komen-komen yang lucah, komen-komen yang membuli. Dan realitinya bila kita berhubung dengan platform-platform, mereka menyatakan bahawa memang dalam garis panduan ataupun standard community bagi platform tersebut tidak dibenarkan. Tapi inilah yang kita lihat perlu ada kesungguhan di pihak platform-platform media sosial untuk menangani secara lebih menyeluruh. Menteri, sikit lagi Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri telah menyentuh perkara yang disentuh oleh Yang Berhormat Ledang. Ketika sidang yang lalu, saya telah juga berkongsi satu aplikasi TikTok yang menggunakan wajah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan suaranya telah ditiru, di mana rakyat secara umumnya dipelawa untuk membuat pelaburan, satu jenis scam. Jadi saya juga minta kementerian untuk memberi perhatian kepada perkara ini dan kalau boleh mengambil tindakan untuk menyekat perkara-perkara itu daripada menular dan berluasa. Terima kasih Menteri. Dan saya tahu kenapa Seputih berdiri, sebab beliau hantar saya mesej yang sama. Dia pun jadi mangsa orang telah mengguna wajah beliau yang sangat famous untuk scam orang lain. Ya, betul. Seputih. Yang Berhormat Menteri, sebenarnya ini bukan kali pertama saya dibuli ya. Saya sebenarnya dulu pernah komplain dekat Facebook. Dia ada putang kan, tapi macam tak berkesan. Ia masih bertular dengan secara besar-besaran. Hanya bila saya minta bantuan daripada Timbalan Menteri Komunikasi dan juga Yang Berhormat Menteri, baru penularan itu akan henti. Jadi saya hanya nak panjangkan, mungkin Yang Berhormat Menteri boleh bantu, mungkin dalam masa yang akan datang lebih kes tipu macam ini dengan guna orang yang bernama lah. Ya, inilah antara sebab kenapa kita ingin melesenkan platform-platform media sosial supaya sekiranya pengguna biasa yang seperti yang Berhormat Seputih sebutkan tadi, tak ada pangkat, dia orang biasa, kalau dia membuat aduan, platform-platform ini wajib mengambil tindakan. Isunya pada waktu ini seringkali mereka tidak mengambil tindakan ataupun mereka memberi pelbagai alasan. YB Menteri. Sikit, terima kasih. Terima kasih Datuk M. Tua. Ini ada kaitan dengan isu kebebasan bersuara. Cuma saya minta pandangan hormat. Kadang-kadang rakyat di bawah, masyarakat menyuarakan benda-benda yang kadang-kadang dari pandangan mereka baik untuk kerajaan. Walaupun terpaksa menegur kerajaan, menegur menteri dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang cepat dinafikan. Kata bila kita tengok dalam TV hari ini, ada isu, walaupun isu itu benar, tetapi ada lepas itu keluar. Ini semua fitnah. Benda-benda inilah kadang-kadang Yang Berhormat Menteri menyebabkan rakyat tidak puas hati. Mereka kecewa dengan apa pandangan yang mereka beri yang sepatutnya boleh memberikan faedah kepada kerajaan, pada negara. Tapi kerana mungkin kepentingan tertentu, kepentingan politik dan sebagainya, kita nafikan pandangan mereka. Saya minta pandangan hormat. Terima kasih Yang Berhormat Maran. Saya setuju. Cuma ada beza antara kritikan yang kita anggap
boleh diterima dengan bahan-bahan yang fitnah. Sebagai contoh, saya mendengar Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri tadi memaklumkan bagaimana fitnah tentang kononnya 1.2 juta warga negara China sekarang ni berlega-lega dalam negara kita, dan seolah-olah beliaulah yang telah membuka seluas-luasnya ruang untuk menerima begitu ramai warga negara China sebagai rakyat Malaysia. Benda itu juga tular. Benda itu juga yang dihasilkan konten-konten kandungan-kandungan seperti ini dan disebar luas. Dan kadang-kala yang menyebar luasnya ada orang awam, ada orang politik, ada aktivis macam-macam. Jadi jangan kita berselindung di sebalik hak kebebasan bersuara, tapi yang kita lontarkan itu adalah fitnah belaka. Jadi saya ambil pendirian dan kerajaan mengambil pendirian bahawa rakyat mempunyai hak untuk bersuara, tapi bahan-bahan, kandungan-kandungan yang telah jelas ditentukan sebagai tidak berasas, ini boleh diambil tindakan. Jadi ini yang kita maksudkan. Sejujurnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri terbuka untuk diberi teguran, kritikan, selagi mana ia berasas dan berpandukan kepada fakta. Jadi itu tidak menjadi masalah, insya-Allah. YB Menteri. Bagi. YB Menteri, tadi berkenaan dengan isu social media, media sosial. Sebab ada beberapa insiden yang mana telah dibuat aduan ataupun komplain kepada pihak pemilik platform tersebut. Saya bagi contoh kes Abang Bas tu, dan juga kemudian ada satu kes yang mana dikatakan ada penjualan bayi dalam TikTok. Laporan telah dibuat kepada TikTok, tetapi video tersebut, konten tersebut masih ada dalam talian. Jadi saya faham bahawa langkah untuk melesenkan media sosial ni adalah untuk memastikan bahawa platform media sosial ini ada mempunyai satu robust mechanism dengan izin untuk moderate konten-konten. Tapi saya nak tahu bagaimana sebenarnya kerajaan akan menguatkuasakan perkara ni. Sebab saya tengok bahawa kita tak nak terlalu banyak kawalan ke atas media sosial tersebut melalui kerajaan, oleh kerajaan. Tetapi pada masa yang sama kita nak bahawa platform media sosial itu ada kawalan mereka sendiri, self-regulation, supaya perkara-perkara seperti ini dapat dibendung. So we do not have to, dengan izin, rely on the law. Kita boleh bergantung pada mekanisme moderasi yang ada dalam platform tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Bangi. Bukit Bendera ada. Baik, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, jadi isu sekarang ni cyberbullying dan fitnah semakin berleluasa di laman-laman social media dan sebagainya. Jadi saya tertarik, ada dua perkara yang saya nak bangkitkan. Nombor satu, saya difahamkan baru-baru ni Australia dengan izin to ban children under 16 from social media sebagai satu langkah untuk moderate lah konten supaya anak-anak muda kita ni tak terpengaruh dengan apa-apalah fitnah, misinformation dan sebagainya. Dan mungkin sebagai satu cadangan, langkah mungkin pihak kementerian boleh pertimbangkan, iaitu sebagai salah satu langkah untuk membasmi lah, to prevent dengan izin akaun-akaun palsu ni, mungkin boleh mewajibkan sesiapa yang nak mendaftar untuk social media dan sebagainya, apa-apa platform pun, macam TikTok dan Facebook dan sebagainya, mereka diwajibkan untuk memberi nama yang penuh, nama yang betul dan juga IC dan kontak. Terima kasih. Terima kasih, Bukit Bendera. Saya pandang serius apa yang disebut oleh Bangi tadi dan juga Bukit Bendera. Memang pada waktu ini kita pihak kerajaan dan juga MCMC tidak boleh mengarah platform-platform untuk menurunkan mana-mana satu kandungan. Dan acap kali saya sebut dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa tindakan menurunkan itu diambil oleh platform-platform sendiri setelah menerima aduan daripada MCMC yang dipanjangkan kepada mereka, dan mereka membuat pengesahan bahawa kandungan itu melanggar standard komuniti ataupun garis panduan mereka. Bermaksud memang tak boleh dinafikan ada sejumlah kandungan yang mungkin melanggar undang-undang dalam negara kita, tapi platform-platform tidak mengambil tindakan atas pelbagai sebab. Seringkali platform-platform merasakan mereka tidak perlu menjawab. Mereka tidak ada rasa tanggungjawab untuk waima kepada parlimen sendiri.
kerana mereka merasakan mereka adalah supranational lebih daripada mana-mana negara, dan seringkali inilah cabaran yang kita hadapi. Tapi kerajaan tidak berhasrat untuk pertama menutup mana-mana platform media sosial. Itu dengan izin sends the wrong message. That is not our intent. Kita nak rakyat memanfaatkan, dan memang jelas platform-platform ini banyak dimanfaatkan untuk kebaikan dan pembangunan. Dan ramai yang menyaksikan peningkatan dalam ekonomi dan mutu hidup mereka, boleh mendapat pendidikan yang lebih baik sekiranya digunakan dengan baik. Masalah kita hari ini ialah realitinya jenayah telah berhijrah ke media sosial, dan kegagalan platform-platform media sosial yang mempunyai 8 juta pengguna atau lebih di Malaysia untuk bertegas terhadap penjenayah-penjenayah ini. Inilah yang kita paling risau. Baru-baru ini saya bagi contoh, ada beberapa pengguna dalam platform X memaklumkan bahawa dalam laman Facebook terdapat grup-grup pedofil dengan nama-nama yang sangat jelik. Kanak-kanak perempuan berpakaian baju kurung, dan dalam kumpulan-kumpulan ini yang berhormat Puan Timbalan Speaker, ada di kalangan kumpulan-kumpulan ini dalam Facebook, ada yang beratus orang, ada yang berpuluh ribu orang. Jadi bila saya panggil Meta untuk bertemu dengan saya, mereka bagi macam-macam alasan. Mereka tak nak dilesenkan, ataupun mereka ingin ditangguhkan, ataupun macam-macam alasan lah. Tapi bila dengan izin, when we confront them with this reality, bila kita tunjukkan inilah yang sedang berlaku, mereka bila bak kata orang, kalau ketuk sekali barulah dia bergerak. That should not be the way. Jadi kita ingin lihat bukan ke arah moderation dengan izin, tapi curation. Ya, bermaksud kita berharap sekiranya kerajaan dah menetapkan konten seperti ini tidak wajar rakyat Malaysia saksikan ataupun guna ataupun boleh terlibat dalam platform tersebut, platform itulah yang mengambil tindakan yang lebih proaktif untuk menyelesaikan. Berkenaan dengan isu, memang lain negara lain caranya, dan kalau Bukit Bendera bangkitkan tentang Australia, mereka ingin meluluskan satu undang-undang menghalang kanak-kanak 16 tahun ke bawah dari menggunakan media sosial. Sebenarnya hari ini platform-platform media sosial memang menetapkan had umur sekurang-kurangnya 13 tahun. WhatsApp 16 tahun. Adakah ahli-ahli yang berhormat tahu kanak-kanak bawah 16 tahun tak dibenarkan menggunakan WhatsApp? They are not allowed to use WhatsApp mengikut garis panduan WhatsApp sendiri. Tapi apakah yang dilakukan oleh WhatsApp sebagai contoh untuk mengekang, menghalang, mengesahkan bahawa pengguna itu adalah benar-benar lebih daripada usia 16 tahun. Apa yang berlaku? Saya baru-baru ini yang berhormat Puan Yang Tua mendapat satu aduan, seorang kanak-kanak telah tak dapat dikenal pasti siapa sebenarnya kanak-kanak itu, telah berhubung dengan gurunya meminta gambar yang bukan-bukan. Kanak-kanak ini bawah umur 16 tahun, dijangka mungkin sekitar 10-11 tahun. Ini yang sedang berlaku, dan kita tak pasti sejauh mana, kerana salah satu daripada perkara yang unik tentang WhatsApp ialah dia bersifat dengan izin end-to-end encrypted. Hanya bila satu pihak mengadu, barulah kita boleh lihat apa yang sedang berlaku sekiranya mereka membawa peranti mereka untuk disiasat. Tapi bila kita maklumkan kepada pihak Meta yang mengawal selia WhatsApp, mereka tidak mengambil tindakan yang terlalu proaktif. Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa penjelasan Yang Berhormat adalah satu penjelasan yang amat baik, dan saya ucap terima kasih atas penjelasan itu. Cuma yang kita kena ambil maklum ialah di luar sana kita bukan bercakap mengenai perlu kawal selia atau tidak perlu kawal selia. Saya rasa tidak ada sesiapa menafikan bahawa kawal selia itu diperlukan. We need to regulate, dengan izin yang betul. We need to regulate the industry, definitely. Dan itu disokong. Cuma kebimbangannya ialah siapa yang menjalankan proses kawal selia. Kita kena terima hakikat bahawa sedikit sebanyak kita semua dalam Dewan ini memainkan peranan yang menyebabkan rakyat di luar sana mempersoalkan kredibiliti orang-orang politik, terutama dalam regulate, dalam mengawal selia apa yang dikatakan oleh rakyat, mengawal selia kebebasan bersuara. So we all share the responsibility that created the distrust towards
the government institution. Jadi dalam konteks itu mungkin lebih baik sekiranya dipertimbangkan kawal selia itu dijalankan secara bebas oleh industri. Seperti mana yang berhormat sendiri mempertimbangkan untuk membawa cadangan Majlis Media Malaysia. Mungkin sampai masa dipertimbangkan secara serius Majlis Media Sosial Malaysia supaya industri sendiri boleh regulate, self regulation, dan itu akan meningkatkan kadar kepercayaan rakyat kepada proses tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tasik Gelugur. Dengan izin, I'm of two minds on this issue atas alasan apa yang pernah berlaku dalam, kita ambil dalam isu perang genosid di Gaza sebagai contoh. Keputusan di pihak Meta ialah sebarang maklumat ataupun kandungan berkaitan dengan Palestin itu boleh disekat. Sebarang kandungan mengenai Hamas itu boleh disekat. Sekiranya kita serah bulat-bulat kepada syarikat-syarikat media sosial, then it will be a land as you please, as they please. Jadi ini sedikit merisaukan. Just sedikit saja. Saya tidak bercakap mengenai biarkan syarikat itu regulate dirinya sendiri. Saya bercakap mengenai penubuhan satu pasukan atau satu entiti yang menggabungkan beberapa syarikat supaya ada industri yang regulate the industry. Sama macam Majlis Media Malaysia lah konsepnya. Jadi bukan setiap syarikat secara individu. Tapi mungkin itu perbincangan lanjut yang saya nak suarakan boleh. Sekarang untuk dipertimbangkan. Kita boleh bincang dengan saya tahu yang banyak lagi tu, masa tak habis dia. Baik. saya teruskan. Dan Tasik Gelugur, ni the questions that you raise dengan izin. Puan Yang Ketua, Yang Berhormat Tasik Gelugur menyentuh mengenai inisiatif kerajaan meningkatkan kebebasan bersuara dan kebebasan media. Kerajaan sentiasa menyokong prinsip kebebasan media dan menjamin hak kebebasan bersuara rakyat menurut Fasal 1A Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Usaha menjamin kebebasan media di negara ini adalah antara komitmen kerajaan bagi memastikan proses simak imbang adalah lancar dan berkesan. Walau bagaimanapun, kebebasan bersuara bukan bersifat mutlak. Ia perlu dilaksana dengan bertanggungjawab dan beretika, mengambil kira pelbagai budaya dan agama yang mencorakkan masyarakat Malaysia. Keterbukaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin kerajaan perpaduan dan memberi lampu hijau kepada ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik, malah juga mahasiswa universiti mengkritik kerajaan dilihat menyuburkan lagi konsep kebebasan bersuara. Namun, kritikan yang diberi harus bersifat membina, disertakan dengan data dan fakta bagi memenuhi semangat mencari serta menegakkan kebenaran dan tidak bersifat menghina, menghasut, provokasi, mencemar nama baik, mencerca agama dan kepercayaan serta menyebarkan fitnah. Menteri. Ya, terima kasih Menteri. Saya setuju sangat dengan pandangan Menteri. Sebabnya kita lihat bahawa aplikasi TikTok ni Menteri, saya bagi satu contoh yang masih saya ingat lagi. Ahli parlimen tu pun ada dalam dewan ini. Jadi saya gunakan kesimpulan. Saya lihat ucapan Yang Berhormat Alostar semasa muktamar PAS. Saya bukan bekas banduan. Macam-macam lah dia buat tomahan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan TikTok itu diviralkan. TikTok ucapan Yang Berhormat Alostar itu diviralkan. Dengan memakai tengkolok, macam-macam lah tuduhan dibuat. Tuduhan yang menjijikkan. Tapi bila beliau hadir di Dewan Yang Mulia ini, saya lihat lemah lembut beliau memujuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Malahan beliau berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah melawat Alostar ketika banjir dengan teruk dan menghulurkan bantuan ketika itu. Jadi ini merupakan satu kesimpulan di mana kita perlu menyekat penggunaan aplikasi TikTok di mana ia boleh digunakan untuk tujuan menghentam pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Menteri. Terima kasih Jelutong. Sebenarnya sejujurnya pandangan Tambun dalam hal ini ialah kalau hujah politik, jawab dengan hujah politik lah. Ya, jadi kalau Alostar menghasilkan konten seperti itu, saya harap Jelutong sambut konten tersebut, buat stick. Itu akan sambut bila-bila, Jelutong tunggu saja. Dapat saya balon lah. Macam hari ni. Nah, Timbalan Menteri, saya minta maaf. Saya terkilat. Dah lah tu, Menteri nak jawab ni. Menteri nak jawab, tunggulah. Ini lah sembangnya tu. No, ini bukan sembang. Menteri saya minta peluang. Sembang, kacau selalu. Bukan. Tunggu. Kalau berani buat tuduhan, berani hadapi. Saya sebagai ahli parlimen backbencher betul-betul terkilan. Bila saya lihat ucapan Yang Berhormat Alostar. Membara-bara. Saya bukan bekas banduan. Saya bukan itu. Saya bukan ini.
menghantam Yang Berhormat Perdana Menteri. Tapi bila jumpa di Dewan ni, bukan main sopan santun tau. Inilah perangai-perangai yang kita Yang perlu Berhormat halang Jelutong. melalui aplikasi TikTok. Baik. Yang Berhormat Menteri, Inilah tindakan hanya 10 minit hipokrit. lagi. Saya ambil Kalau maklum. berani patut bangun di sini. Jelutong tak mana salahan jelutong. Ini betul, peraturan mesyuarat 36/12. Orang menteri cakap elok dia pergi kacau. Jadi saya terpaksa pertahan dengan peraturan mesyuarat. Poin dia betul. 36/12 mengelirukan Dewan. Mana ada saya menyebabkan yang disebut oleh jelutong tu tadi. Yang menimbulkan huru-hara apa semua tu tidak. Ya, Yang Berhormat Alastar, kalau ada apa-apa yang mengelirukan Dewan, sila hantar usul dan kita minta penjelasan daripada Yang Berhormat Jelutong. Tak, jelutong boleh bercakap pasal apa saya tak boleh bertahan dia. Dia tuduh saya macam-macam tadi. Tak betul macam tu. Saya tak tengok TikTok Yang Berhormat, jadi saya tak tahu apa Ya. yang... Jadi dia pun tak patut bawa benda ni dalam Dewan. Jawab di luar lah. Kalau nak jantan jawab kat luar lah dalam TikTok juga. Kita jawab di sini. Dia pasal Kita dia nak TikTok jantan, dia kita tak ada jawab orang di tengok sini. tu dia bengang lu. Jangan buat tuduhan begitu dan lari. Mana ada Cukuplah Yang Berhormat. Biarlah Yang Berhormat Menteri untuk jawab. Baik, terima kasih. Dah hujung hari ya. Jadi saya ambil maklum ya. Memang kita semua di kalangan kita ahli-ahli yang berhormat. Saya pohon sama ada dalam Dewan ataupun luar Dewan, kita sentiasa menjadi contoh kepada rakyat. Ya. Jadi dalam tegur menegur, dalam hujah ya, saling berhujah ya. Saya harap kita sentiasa memikirkan tentang kemaslahatan masyarakat, tu yang pertama. Kedua, kita menjadi contoh. Jadi buruk contoh maka buruklah ya, apa yang dilihat oleh rakyat itulah yang rakyat akan contoh. Ya, jadi saya harap semua mengambil iktibar dan kita sama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik insya-Allah. Tujuh Menteri. Jadi saya akan teruskan sedikit lagi mengenai salah satu perkara yang sedang diusahakan ialah mengubal satu undang-undang keselamatan dalam talian. Ini Yang Berhormat Menteri yang menjaga undang-undang dan reformasi institusi akan bentang dalam masa terdekat. Itu bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk menyekat kebebasan bersuara, tapi dia adalah langkah untuk mengekang aktiviti jenayah di media sosial. Dia seiring dengan Akta Komunikasi dan Multimedia, tapi lebih fokus kepada aspek keselamatan dalam talian, terutama untuk kanak-kanak dan keluarga. Ini akan menjadi fokus. Kerajaan tidak boleh membiarkan penjenayah mengambil kesempatan merosakkan negara, terus melakukan aktiviti jenayah di platform media sosial secara berleluasa tanpa halangan. Masyarakat Malaysia perlu membudayakan kebebasan bersuara yang sihat dan penuh hikmah bagi menjaga kemaslahatan setiap individu dan masyarakat demi menjamin keharmonian negara. Bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat Tasik Glogor mengapa tiada peruntukan khusus bagi Majlis Media Malaysia, saya ingin maklumkan bahawa Kementerian Komunikasi akan memperincikan anggaran peruntukan bagi penubuhan Majlis Media Malaysia melalui satu memorandum Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Dana permulaan ini akan diguna pakai untuk pengoperasian awal Majlis Media Malaysia sebelum ianya boleh beroperasi dengan dana sendiri. Bagi tujuan ini, Jawatankuasa Pro Tem telah menyediakan plan keuangan jangka masa panjang dengan menyasarkan sumber keuangan dari sumber-sumber lain. Indra Mahkota tak ada. Yang Berhormat Menteri, sikit saja. Saya ucap terima kasih atas jawapan yang diberikan tadi. Sebahagian daripada proses untuk kita memastikan kebebasan media terutamanya dalam konteks kebebasan bersuara ialah memastikan kebajikan para wartawan juga dijaga. Saya nak ambil peluang ucap tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana berkali-kali memberikan komen mengenai kebajikan wartawan-wartawan yang ditamatkan kerja mereka. Rakan-rakan dalam industri media maklumkan hampir 200 orang setakat ini telah kehilangan pekerjaan. Dan ada syarikat-syarikat Malaysia Kini, FMT, The Scoop dan sebagainya yang buat VSS secara yang baik. Ada, kata silap saya, ada satu lagi company China Press ke apa tadi. Juga, sorry, kalau saya silap, saya minta maaf. Tapi ada satu lagi yang juga mengumumkan lebih banyak pemberhentian kerja. Tapi dibuat secara bertanggungjawab. Persoalannya ialah kebajikan mereka yang bekerja dalam syarikat The Vibes dan juga Malaysian Insight, TMI.
Ini dengar cerita yang dilaporkan, termasuklah menteri pun ada komen mengenai hal ni. Ada yang KWSP tidak dibayar, SOKSO tidak dibayar, gaji tertunggak. Jadi orang lain kalau sekiranya melakukan perkara ini, pemilik-pemilik perniagaan lain, pemiliknya tu dah kena tahanan sekatan daripada perjalanan dan macam-macam tindakan lain. Tapi pemilik dua-dua syarikat ini nampak gayanya masih bebas ke sana sini, sehingga timbul tuduhan mungkin disebabkan rakan-rakan politik yang membolehkan beliau terselamat. Jadi kenapa ada perbezaan antara nasib orang lain yang buat syarikat sekiranya tidak membayar the compulsory contributions dengan pemilik media ini, terutamanya dua syarikat tadi? Tasik Lugo. Memang dalam 3-4 tahun kebelakangan ini, trend yang saya dimaklumkan oleh rakan-rakan dalam media cukup membimbangkan secara umum. Ia melibatkan kesan daripada kehadiran syarikat-syarikat media sosial dengan platform-platform yang berjaya mengumpulkan apa yang disebut sebagai advertising expenditure, ADEX. Saya difahamkan setahun sebelum ini, ADEX, jumlah wang yang dibelanjakan untuk iklan mencecah 4.5 bilion ringgit untuk sama ada televisyen ataupun akhbar ataupun radio. Malangnya dengan keberadaan platform-platform media sosial, banyak daripada dana yang diperuntuk bagi tujuan pengiklanan oleh syarikat-syarikat swasta telah pergi kepada platform-platform media sosial ini. Dan dikira kemungkinan jumlahnya telah merudum dari 4.5 bilion setahun, sekarang cuma mencecah 2 bilion. Bermaksud memang bagi semua rakan-rakan dalam bidang media, sama ada penyiaran ataupun akhbar dan sebagainya, semua terkesan. Dan ini adalah trend secara keseluruhan. Kita tidak berhasrat untuk mengambil tindakan seperti Australia ataupun Kanada, di mana berlaku pertembungan yang keras dan tajam antara kerajaan dan syarikat-syarikat media sosial yang memaksa mereka untuk membayar bagi tujuan pengiklanan media. Ada beberapa syarikat seperti Google yang telah mengambil langkah kanan, menghubungi pihak kerajaan, menghubungi syarikat-syarikat media, mengusahakan latihan untuk membolehkan perubahan digital ataupun digital transformation bagi syarikat-syarikat media tersebut. Tapi kita lihat banyak lagi yang mungkin perlu dibantu untuk memastikan para wartawan mempunyai masa depan yang lebih cerah. Realitinya, untuk memastikan kebebasan bersuara dan kebebasan media, kalau ungkapan dalam bahasa Inggerisnya, we want freedom of the press, but the press is not free. Or you can't watch it for free lah. Maksudnya kita kena contribute sikit lah, ya, dengan izin. Jadi di sini saya dalam Dewan Yang Mulia ini memberi teguran keras kepada semua pemilik-pemilik syarikat. Tidak ada konsep mencari perlindungan. Malah dia bukan sekadar beberapa syarikat yang dimaksudkan, ada beberapa yang lain juga. Syarikat yang membuat penyiaran yang berhutang berpuluh ribu, beratus ribu, berjuta pun ada. Jadi dia bukan sekadar... Yang Berhormat Menteri, Puncak Borneo minta pencerahan. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya takut sebab masa tu dah nak habis. Jadi semasa perbahasan saya ada menyebut mengenai status menara-menara di Parlimen Puncak Borneo, dan banyak juga menara yang telah siap dan beroperasi. Ada selepas ni. Seringkali. Okey, saya tunggu jawapan. Nanti kalau ada saya perlu celahan sikit. Baik, boleh. Jadi tapi saya ambil maklum dan insya-Allah Tasik Lugo berdeni dalam saya punya high priority list, insya-Allah. Sempena Deepavali baru-baru ini, saya juga ada meminta pihak bernama melalui program Tabung Kasih @Hawana untuk menyantuni beberapa penganut agama Hindu dari kalangan wartawan-wartawan yang terkesan. Jadi insya-Allah kita akan terus berusaha untuk menjamin kebajikan bagi para wartawan. Puncak Borneo dalam perbahasan bangkitkan isu pencerobohan menara telekomunikasi dan vandalisme.
Kerajaan melalui MCMC memandang serius isu tersebut. MCMC dan pihak pemberi perkhidmatan sentiasa bekerjasama dengan penduduk setempat untuk melaporkan sebarang kegiatan yang mencurigakan di lokasi menara komunikasi atau kawasan hotspot bagi mengurangkan risiko kecurian dan vandalisme di tapak menara di samping meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu ini. Pemberi perkhidmatan juga telah menjalankan usaha-usaha memperkasa ataupun hardening tapak-tapak menara komunikasi yang berisiko dengan pemasangan kelengkapan anti kecurian dan vandalisme seperti pemasangan sesalur ataupun trunking besi untuk mengelakkan kabel tembaga daripada dipotong dan dicuri. Selain itu, pemasangan pagar dan kunci keselamatan tambahan di ruangan kabinet yang menempatkan peralatan elektronik dan bateri juga turut dilaksanakan bagi melindungi aset tersebut dari dirosak atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Bagi kawasan berisiko tinggi pula, pemasangan peralatan kamera litar tutup CCTV dan kamera sistem penggera turut dilaksana bagi membantu mengurangkan risiko kes kecurian kabel menara dan vandalisme. Penggunaan kabel gentian optik juga berupaya memberikan bandwidth yang lebih tinggi dan tidak mempunyai nilai penjualan semula seperti kabel tembaga. Di samping itu, peralatan di tapak menara komunikasi juga dilengkapi dengan peranti pengesan ataupun sensor yang akan menghantar isyarat kepada pihak pemberi perkhidmatan sekiranya berlaku pencerobohan atau kerosakan kepada sistem pemancar di tapak menara komunikasi. Untuk makluman, sejak tahun 2023 hingga suku kedua 2024, pemberi perkhidmatan telah melaporkan sebanyak 1,223 kes kecurian dan vandalisme di negeri Sarawak, termasuk isu pencerobohan di tapak menara komunikasi, yang mana 27 daripada jumlah tersebut dilaporkan berlaku di Puncak Borneo. Beberapa siri libat urus dengan pihak PDRM juga telah dilaksana oleh MCMC dan pemain industri yang melibatkan pelaksanaan sejumlah 4 operasi bersepadu yang dinamakan Ops Lusuh di sekitar daerah Kuching dan Sibu, iaitu aktiviti pemeriksaan ke atas premis perniagaan atau pengumpulan barang lusuh yang menjadi potensi tempat pelupusan aset telekomunikasi seperti kabel tembaga, bateri dan peralatan elektronik. MCMC dan PDRM juga sedang merancang untuk melaksanakan aktiviti Ops Lusuh ini di daerah-daerah lain termasuk di Parlimen Puncak Borneo dalam masa yang akan datang. Orang awam digesa segera melaporkan kepada pihak polis sekiranya terdapat sebarang aktiviti yang mencurigakan atau mempunyai sebarang maklumat mengenai penjualan barang-barang lusuh seperti kabel tembaga, bateri dan peralatan elektronik. Tindakan pencegahan dan kerjasama yang diberikan membantu MCMC untuk memastikan perkhidmatan komunikasi tidak terjejas di kawasan berkenaan. Ada? Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar tadi dengan banyak cadangan-cadangan untuk menjaga menara-menara ini. Saya rasa saranan itu amat baik, tapi saya berharap agar semua rancangan-rancangan itu dapat diterjemahkan menjadi realiti supaya perkara ini tidak berlaku. Sebab di Parlimen Puncak Borneo seperti yang saya dengar tadi ada 27 menara yang dicerobohi dan dirosak, di-vandalize. Jadi ini amat membimbangkan sebab rakyat akan menyalahkan wakil rakyat. Rakyat akan menyalahkan wakil rakyat tidak buat kerja dan sebagainya, tapi kita di sini kita memang bertukus lumus. Menteri pun bertukus lumus untuk selesaikan masalah ini. Jadi saya harap dia tidak berlaku lagi. Jadi selain daripada itu, saya juga ingin ada menyatakan bahawa status menara-menara yang naked tower ni masih sampai sekarang tak selesai-selesai. Saya pernah bangkitkan berkali-kali. Mungkin YB Menteri pun dah jemu nak jumpa saya. Dulu berjanji untuk bulan Jun cuba nak selesaikan. Saya faham kekangan yang ada. Tapi kalau boleh bagi kita maklumat yang jelas supaya kita boleh kongsikan dengan rakyat kita, sebab kadang-kadang apa yang saya dapat daripada kementerian saya akan kongsi dengan kawasan. Kalau benda tu tak berlaku, nanti dia kata YB kita bohong. Jadi itu yang menyebabkan kita ini kadang-kadang kita pun rasa malu nak update rakyat kita di luar. Jadi saya berharaplah minta tolong daripada YB Menteri yang saya tahu bekerja keras. Banyak benda yang bagus telah dilaksanakan. Saya jenis orang yang apa yang bagus saya akan sokong. Jadi apa yang bagus saya akan puji. Tapi saya minta tolonglah untuk Parlimen Puncak Borneo ni, saya minta selesaikan masalah itu supaya rakyat kita sejahtera. Sebab kalau rakyat kita sejahtera, kita pun mendapat sokongan untuk kerajaan perpaduan madani ini. Jadi saya minta tolonglah YB Menteri. Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat. Baik.
Untuk menggulung, saya ambil maklum. Saya akan cadangkan kepada pihak MCMC di masa depan sekiranya ada menara yang perlu dinaikkan dan masih disebut tadi naked tower ya. Ada menara tak ada kuali. Mungkin kita letakkan nama-nama syarikat yang telah diamanahkan untuk menyiapkan projek tersebut. Mungkin kita letak nama dan nombor telefon CEO syarikat tersebut supaya jangan ganggu ahli parlimen. Saya setuju, sangat setuju. Sila segerakan laksana perkara ini. Ya, dia banyak daripada perkara ini adalah dalam kita bagi banyak peluang ya, kepada syarikat-syarikat telco, dan memang inilah antara sebab kenapa kita mendapati perlu ada satu anjakan dalam pemikiran terutama di kalangan syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Jadi insya-Allah saya akan pertimbang dan saya akan minta MCMC untuk tulis kepada Yang Berhormat dan kita bagikan menara ini, syarikatnya inilah CEO-nya. Yang Berhormat boleh call sendiri, minta mereka untuk percepatkan, insya-Allah. Ada beberapa ahli Yang Berhormat yang telah saya tidak sempat sentuh, nanti insya-Allah Yang Berhormat Kidang Batangan, Yang Berhormat Tenom, Yang Berhormat Parit, dan insya-Allah saya akan jawab secara bertulis. Sekian. Terima kasih Timbalan Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Komunikasi.